Kita baca dulu ayat 13 untuk kita mengambil keberkatan pahala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 13, Hamim al-Mu'min. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Sadaqallahul azim. Mafhum daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 13 surah Hamim al-Mu'min yang kita baca ini. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya dan menurunkan untukmu rezeki daripada langit, dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat 13 daripada surah Hamim al-Mu'min ini adalah sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang mengajar kita untuk berkenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya nak kenal macam mana? Allah itu zat yang maha zat. Tak boleh mata kasar mencapainya, kita tak mampu. Ada tu Allah sebut dalam suratul An'am. Kata Allah, la tudrikuhul absar. Ada satu ayat dalam suratul An'am. Kata Allah, la tudrikuhul absar. Allah tidak dapat dicapai dengan pandangan mata kasar. Kita nak tengok Allah, mata ni tak mampu. Tak boleh. Kecuali dalam syurga nanti, itu cerita lain. Nikmat melihat zat Allah, tu cerita lain. Ni di dunia ni, macam mana kita nak kenal Allah? Macam mana kita nak hadirkan Allah dalam diri kita? Macam mana kita nak rasa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini di antara ayat-ayat dia. Waalaikumsalam Panji Hijau Putih Kak Fauziah. Waalaikumsalam. Inilah antara ayat dia. Ayat 13
daripada surah Hamim Al-Mu'min ini. Allah beritahu bahawa dialah yurikum ayati. Dialah Allah yang telah memperlihatkan kepadamu akan tanda-tanda kebesaran. Waalaikumsalam Zaid Khamis. Allah kata, akulah zat, akulah Tuhan. Yurikum, yang tunjukkan pada kamu akan tanda-tanda kebesaran aku. Aku ni maujud, aku ni ada. Walaupun mata kasar kamu memang tak boleh tengok zat aku, tak boleh. Setara Nabi Musa alaihi salam cuba nak tengok Allah di Tur Saina, kan Nabi Musa pingsan. Apabila Allah tajalla, apabila Allah tunjuk sedikit zat dia kepada gunung, gunung hancur, Nabi Musa pingsan. Allah kata dah, la tudrikuhul absar. Mata kamu tak boleh tengok aku. Tapi kasihnya Allah, kasihnya Allah, Allah Ta'ala, dia beritahu kita, kamu boleh kenal aku, kamu boleh tengok aku, kamu boleh rasa aku ni ada melalui makhluk-makhluk yang aku ciptakan. Yurikum ayati. Allah Ta'ala kata, aku tunjukkan padamu akan ayat-ayat kebesaran aku. Aku tunjuk pada kamu. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita mula masuk nak bahas. Pertama, kita mesti faham, bila kita sebut bacaan pada membaca Al-Quran ini, pertama dia sebut dengan kita membaca ayat-ayat maqru'ah. Qara'a, iqra. Ayat-ayat maqru'ah, iaitu ayat-ayat yang kita baca. Kan kita buka Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Taha, Tasin, kita baca. Itu dia panggil ayat-ayat maqru'ah, yang kita membaca. Satu lagi ayat, kata ulama, dia panggil ayat-ayat manzurah, iaitulah ayat-ayat yang boleh kita lihat dengan mata kasar. Manzurah daripada kalimah nazara. Nazar, nazar makna melihat. Kita dapat melihat sekeliling kita. Jangan kata sekeliling kita. Nanti saya nak baca satu ayat untuk kita bahas contoh-contoh bagaimana kita boleh melihat Allah melalui ayat-ayat manzurah, ayat-ayat yang nazar, yang mata kita boleh lihat. Mata kita boleh lihat, boleh nampak. Dalam Quran dia sebut banyak. Kita boleh tengok kejap lagi. Saya nak baca satu ayat. Kita tengok benda tu, kita nampak Allah. Kita tengok benda tu, kita tahu Allah tu wujud. Walaupun la tudrikuhul absar. Walaupun mata kasar kita tak nampak Allah, zat tu kita tak nampak, tetapi kita nampak Allah melalui penciptaan makhluk dia. Yang saya nak baca hanya satu ayat saja untuk jadi tajuk perbahasan. Muslimin dan muslimat sekalian, memang itulah yang Islam suruh,
Iaitu melihat, memikirkan pada penciptaan makhluk, pada apa yang dicipta Allah, dan tidak memikirkan zat dia. Kan Nabi sebut, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah fatuhliku. Hadis dalam Mastika hadis. Rindu, memang semua kita rindu, insya-Allah. Bagi saya dekat dah ni, insya-Allah. Boleh angkat dah lepas ni, insya-Allah. Baik. Bagaimana Nabi sebut dalam hadis? Nabi kata apa? Tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru. Tafakkur. Tafakkaru. Makna fikir. Fi khalqillah. Apa yang Allah cipta. Dalam penciptaan Allah. Fikir. Allah, Nabi kata fikir. Dan Nabi larang, wala tafakkaru fi zatillah. Dan jangan kamu fikir zat Allah. Tak mampu ni, akal ni tak mampu nak fikir zat Allah. Tak ada, tak mampu. Nabi kata, fatuhliku, nanti kamu binasa. Sebab zat dia tak sama dengan makhluk. Bila kata Allah, Allah ni terkeluar daripada makhluk. Itu Allah. Allah terkeluar daripada makhluk. Tak ada. Itu bukan Allah. Allah dia terkeluar dari makhluk. So macam mana akal yang makhluk, akal ni makhluk, nak fikir zat? Tu yang Nabi larang. La tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir akan zat Allah. Jangan. Tapi tafakkaru fi khalqillah. Fikirlah dalam setiap penciptaan Allah. Golongan ni dipanggil ulil albab. Orang yang reti menggunakan akal dia untuk mencapai redha Allah. Baik. Saya nak baca satu ayat. Ayat ni panjang untuk kita melihat di dalamnya ada lebih kurang 7 perkara. 7 perkara yang boleh kita fikir untuk kita memahami ayat 13 ini. Wa yuriikum ayatihi. Dialah Allah yang tunjukkan padamu. Allah yang tunjukkan. Allah yang perlihatkan. Yuriikum. Allah lah yang memperlihatkan. Kum, antum, kita semua. Melalui mata. Allah lah yang izin kita dapat melihat. Ayatihi. Ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran dia. Waalaikumsalam ramlah Yaqub. Baik, ayat mana saya pilih? Ayat ni panjang. Kita pecah pada 7. Ada 7 perkara di situ. Simple. Baik. Ayat itu ialah 164 Suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut 7 benda. Tolong guna akal. Nanti kita sampai kepada ma'rifah. Allahu Akbar. Melihat apa yang Allah ciptakan. Nanti jumpalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam roh keimanan kita. Dan guna akal. Jangan tengok saja. Sebab itu saya sebut tajuk saya pagi ni, akal dan ma'rifah. Akal dan ma'rifah. Jangan tengok saja. Tapi guna akal. Berfikir. Hujungnya ma'rifatullah.
Tuan, sebelum saya bahas ayat tu, teringat saya kalam yang ke-8 dalam kitab Hikam oleh Imam Ibnu Athaillah Iskandari. Saya belajar kitab tu. Kalam yang ke-8 menyebut tentang soal ma'rifah. Iaitu kata Imam Ibnu Athaillah, apabila Allah dah buka pintu hati kamu, kamu dapat kenal Allah, maka itu, kata Imam Ibnu Athaillah, adalah hadiah, anugerah Allah yang paling besar pada kamu. Allahu Akbar. Maka jadilah kita bila nampak Allah, kenal Allah, ibadah kita diterima oleh Allah. Sebab Imam Ghazali sebut, orang yang beribadah dalam keadaan tak kenal Allah, silap hai bulan ibadahnya ditolak Allah. Wal'iyadzabillah. So kata Imam Ibnu Athaillah pada kalam ke-8 kitab Hikam, bahawa sesungguhnya anugerah Allah itu antaranya ialah hati kita kenal Allah, makrifah kepada Allah. Baik. Kita tengok 7 benda pada ayat 164 daripada suratul Baqarah. Waalaikumsalam Syekh Osman Permatang Pauh. Waalaikumsalam semua. Baik. Tengok, saya nak baca ayat 164. Saya pecahkan. Saya baca satu. Nanti kita guna akal, kita sampailah ma'rifah. Dan bila ma'rifatullah, saya ulang balik, Imam Ibnu Athaillah sebut pada kalam ke-8 kitab Hikam, apabila kamu sudah ma'rifatullah, itulah anugerah Allah kepada kamu. Besar tu. Baik, saya mula baca satu-satu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Tengok, pertama sekali Allah sebut khalqis samawati wal ard. Pertama sekali Allah suruh kita tengok, guna akal. Pertama sekali penciptaan langit dan bumi. Beranak-beranak aja langit dah ada, bumi dah ada. Hidup saja kita beranak hidup, 2 kaki duduk atas bumi. Langit junjung atas kepala lah, kata orang Melayunya. Di mana langit dijunjung, di situ bumi berpijak. Begitulah peribahasa Melayu. 2 kaki duduk atas bumi, itu okey lah. Kalau 2 kaki dah dalam bumi, habislah tu, matilah kita. Tuan-tuan, kau perhati langit, guna akal. Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan selalu jumpa ayat, tuan-tuan selalu baca ayat, Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan langit itu sab'a, 7 lapis bertingkat-tingkat. Tuan termenung sekejap. Yang kita duk tengok tu sekarang ni, yang kita duk nampak ni, baik siang baik malam, itu hanyalah langit dunia, belum langit 1. Yang kita duk tengok ni belum langit 1, baru langit dunia. Allah sebut sab'a, wajib kita beriman. Kata Asy-Syahid Sayyid bin Qutb, kata para ulama semualah, wajib kita beriman langit itu 7. Tetapi tak wajib kita tahu macam mana tingkatan dia, kita tak tahu.
Yang tahu hanya Rasulullah. Sebab Nabi rempuh dia. Nabi dibuka 7 pintu langit di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Hak kita ni cukup dengan beriman langit tu 7. Yang pertama, macam manalah tu? 7 lapis langit. 1. Yang kedua, bi ghairi amadin tarawnaha. Bi ghairi amad. Tak ada tiang. Amad. Langit mana ada tiang? Cepati langit. Langit tak ada tiang. Allah cipta punya hebat. Pergilah penjuru bumi mana pun ada langit. Tak ada sempadan dia. Tuan-tuan muslimin muslimat. Tengok langit tu kita tak tahu nak cakap apa. Blue sky kalau kita pergi ke negara Arab. Kita duduk di Makkah kalau musim panas. Kita sebut istilahnya the blue sky. Kita takkan jumpa awan. Semua biru aja. Panas subhanallah. Kita tak boleh nak bayang keagungan, kekuasaan Allah yang menciptakan 7 lapis langit ni. Sab'a samawat bi ghairi amadin. Tak ada tiang. Tarawnaha. Kamu tengok dia, kata Allah. Kita tengok, tak ada tiang. Allahu Akbar. Cuma apa yang penting ialah ada satu ayat. Ini saya nak kait sebelum kita tengok bumi pula. Ada satu ayat. Bila kata langit, saya teringat satu ayat yang ada dalam suratul A'raf. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Saya baca takat tu. Tak silap saya ayat 40 daripada suratul A'raf. Saya nak kait sikit dengan langit. Ayat 40 suratul A'raf. Kata Allah. Allah sebut. Allah beritahu innal ladzina kazzabu bi ayatin. Mana-mana di antara kamu yang mendustai ayat-ayat kami. Wastakbaru anha. Lepas lu dia sombong pula. Istikbar, takabur. Dia tolak ayat Quran kami. Dia tolak halal haram hukum hakam kami. Kemudian dia istikbar, dia sombong, dia takabur. Dia rasa dia betul, Quran tak betul. Apa jadi? Tengok ayat tu, Al-A'raf 40. Allah kata, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan untuknya abwab. Allah sebut dengan lafaz jamak. Abwab makna pintu-pintu as-sama langit. Tidak dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Langit tu banyak pintu dia, kita tak nampak. Allah sebut dengan jamak abwab, pintu-pintu. Baik. Ayat 40 Al-A'raf. Bagaimana orang yang sombong dan dustakan ayat kami, mereka itu, kata Allah, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Saya bahas pada masalah langit ini. Ayat seterusnya itulah. Wala yadkhulunal jannah wala hatta yaliju jamali fi sammil khiyam. Wa kadzalika najzil mujrimin. Itu ayat sampai habislah.
Unta tak boleh, unta masuk lubang jarum, macam-macam. Baik, saya tak mau ke situ. Saya nak bahas pada langit saja, iaitu apabila seseorang itu mendustai ayat-ayat Allah dan kemudian dia sombong, takabur, maka Allah kata tidak dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Antara yang dibahaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah yang paling haibat dalam ilmu menafsir Al-Quran. Ibnu Abbas kata maksud pintu-pintu langit tidak dibuka oleh Allah bagi mereka yang kazzabu, yang dusta ayat-ayat Allah, kemudian istikbar, kemudian sombong. Maksudnya, kata Ibnu Abbas, tidak dibuka pintu-pintu langit, maksudnya doa-doanya tidak diangkat ke langit. Tak sampai, tak diangkat ke langit. Doa dia dalam bahasa mudah, doanya tidak diterima Allah. Tu maksud kata Ibnu Abbas. Tak dibuka pintu langit. Kita dah belajar, kita pun faham, bila kita berdoa, doa kita diangkat oleh malaikat, dibawa ke langit. Malaikat angkat doa kita. Lalu apa jadi? Kita mesti faham bahawa sesungguhnya ia merupakan satu perkara besar. Apa dia perkara besar? Bila mana doa Allah tak terima, habis hidup kita jadi apa? Kita berdoa ni kepada Allah, kita minta benda kepada Allah, tiba-tiba disebabkan kesombongan, keangkuhan kita, akhirnya Allah beritahu, aku tidak akan buka pintu-pintu langit untuk kamu, iaitulah golongan-golongan yang mereka itu golongan yang mendustai ayat-ayat Allah, tolak, dustai, sombong. Akhirnya doa mereka tidak diterima Allah. Dan apalah nilai hidup kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat, apabila kita, doa kita tidak didengar Allah. Habis, na'udzubillahi min zalik. Jaga itu langit. Allah suruh fikir khalqis samawat. Lepas tu di langit tu pula, termasuk bukan kata penciptaan langit tu, hak tu ada di langit tu. Mana ayat boleh baca? Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaram munira. Ayat 61 surah Al-Furqan. Maha berkat Allah yang telah mengadakan, menjadikan di langit itu buruja, gugusan bintang-bintang. Belah malam kita nampak bintang, Allah yang cipta. Wa ja'ala fiha siraja, dan menjadikan di langit itu siraja. Siraj makna pelita yang besar. Apa dia? Matahari. Ya Allah, ya Tuhan, hari-hari melihat matahari. Wa qamaram munira, dan menjadikan juga di langit itu bulan yang bercahaya. Ini ayat berhubung dengan langit. Banyak sebenarnya dalam Al-Quran. Baik. Patah balik 164 Al-Baqarah. Khalqis samawati wal ard. Allah sebut, Allah buat pasangan langit dan bumi. Tuan-tuan, kita pijak atas bumi, kita belajar basic sains. Bumi ni Allah Ta'ala buat untuk kita tinggal
di tempat dia, planet ni nama bumi. Bumi ialah sebuah planet. Kasihnya Allah, pandang yang itu dulu. Pandang ke situ dulu. Allah tidak kirim hantar kita ke planet nama dia Marikh, ke planet nama dia Jupiter, planet nama dia Pluto, Saturn, apa semua. Tak. Itu semua makhluk dia nama insan, tak boleh hidup. Allah hantar planet nama dia bumi. Aku cipta kamu manusia, aku letak kamu atas planet nama dia bumi. Atas bumi itu aku siap dah untuk kamu, aku prepare untuk kamu. Kamu hiduplah. Aku suruh kamu semayang, aku suruh kamu ibadah, sembah aku. Itu aja. Kalau kamu sembah aku ke, tak sembah aku ke, tak ada terluak zat aku. Tak ada terusik keagungan aku. Tuan-tuan, bila kata bumi, ada satu ayat saya nak baca. Selain daripada kita belajar sains, bumi kan berputar. Kan kita belajar sains, bumi berputar dalam dua keadaan. Pertama, bumi berputar di atas exist, at its own exist. Dia ada satah dia, dia punya exist. Bumi berputar di atas satah kecondongan dia, di atas paksi dia, 23,5 darjah. Bumi sengit macam tu, 23,5 darjah. Dia berputar pada its own exist, pada paksi dia sendiri. Dia melengkapkan satu pusingan 23.9 jam. Dan bumi juga berputar mengelilingi matahari. Bumi berputar mengelilingi matahari, melengkapkan satu pusingan dia, putar matahari. Kita panggil setahun 365 hari, bermula 1 Januari, habis lengkap pusingan dia 31 Disember. Itulah Allah Ta'ala susun setahun syamsiah. Dan juga dia di atas paksi dia, sambil dia berputar di atas paksi, bumi berputar mengelilingi matahari. Itu yang kita belajar. Tuan-tuan, muslimin muslimat, ada satu ayat kait dengan bumi yang ini lebih besar. Dan bumi ni dia curve, tuan-tuan. Bumi ni dia curve. Nak tahu dia curve, dia lengkung tu, kita berdiri tepi laut cukup. Kita tengok kapal di tengah laut, dia belayar, lama dia hilang. Dia berada di balik sana. Bumi ni dia curve, dia sphere. Ada orang kata bumi ni flat, lantak ke dia lah. Biarlah. Kita tak mau sembang bab tu. Kita nak sebut hak kita belajar yang kita tahu, bumi ni sphere, bumi ni curve. Tuan-tuan, muslimin muslimat, ada satu poin saya nak bawa bila sebut bab bumi. Allahu Akbar. Yang ni lebih besar untuk saya bahaskan, untuk saya persembahkan kepada tuan-tuan muslimin muslimat. Ini lebih besar. Apa dia? Ayat 55 surah Taha. Ayat 55 daripada surah Taha. Allah, ni lebih besar. Waalaikumsalam, acik-acik. Ini lebih besar. Apa dia? Cerita bumi. Saya nak fokus ini dulu, sebelum saya sambung ayat. Allah Ta'ala sebut ayat 55 daripada surah Taha berhubung dengan bumi. Apa dia? Pertama Allah sebut, tengok ya, ayat 55, khamsah wa khamsun, surah Taha. Tengok. Minha khalaqnakum
wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita keluar rumah, kita pijak bumi, keluar rumah, dua kaki kita berada atas bumi. Tuan-tuan muslimin muslimat, tolong ingat sekejap ayat ni. Ayat 55 surah Taha. Tolong letak pasak dia dalam minda kita. Apa dia? Pertama kata Allah, minha khalaqnakum, daripada tanah aku cipta kamu. Bumi itu kan tanah. Minha khalaqnakum, daripada bumi, daripada tanah tu aku buat kamu. Waalaikumsalam asbah. Allah Ta'ala kata minha khalaqnakum, daripada tanah bumi tu aku buat kamu. Kita berjalan aja atas muka bumi. Tuan-tuan muslimin muslimat, tolong sedar ke diri, hak kita pijak itulah bahan cipta kita. Apa nak sombong? Apa yang kita nak sombong? Kita nak belagak, kita nak jadi angkuh. Kita tu daripada bumi, tanah tu ya. Tu yang Nabi sebut, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada tanah dan kamu semua daripada Adam, dan Adam tu tanah, kata Nabi. Adam tu min turab, daripada tanah. Tuan-tuan, kan Hamka sebut sifat kamu dicipta daripada bumi. Kenapa mesti bersifat langit? Kan Hamka pernah sebut, kamu tu dicipta daripada bumi. Kenapa kamu bersifat langit? Langit makna apa? Simbolik. Langit tu tinggi. Kenapa perlu kita nak meninggi diri? Kenapa perlu kita nak takbur sombong? Kenapa ambil sifat langit? Kamu tu bumi. Bila bumi pijak hari-hari, lambang kehinaan. Kita mesti rasa hina dengan Allah. Aku ni tak ada apa ya Allah. Aku ni hina ya Allah. Tanpa rahmatmu aku tak ke mana ya Allah. Tanpa kasih sayangmu aku tak ke mana ya Allah. Tu dia hidup. Bukan belagak ambil sifat langit. Tak boleh, kata Hamka. Kita ni bumi. Buat cara bumi dipijak. Itulah dia bumi. Hina tu mesti ada. Baik. Patah balik. 55 Taha. Kata Allah, minha khalaqnakum, daripada tanah, daripada bumi aku buat kamu. Lepas tu Allah kata, wa fiha nu'idukum, dan kepada bumi aku kembalikan kamu. Allahu akbar. Mati. Aku buat kamu daripada tanah bumi. Kemudian nu'id, aku kembalikan kamu ke dalam bumi. Mati. Tuan-tuan muslimin muslimat, dalam surah, ada satu surah Abasa. Surah Abasa, kita jumpa ayat, qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah. Ayat Allah kata, apa yang kamu ni manusia nak belagak. Sampailah bila Allah sebut sampai pada ayat thumma amatahu, kemudian kamu akan dimatikan, fa'aqbarah, kemudian kamu dikuburkan. Lalu bila sebut kubur-kubur ni, fahamlah tanah perkuburan. Walaupun ada istilah lautan itulah kubur mereka.
Ada pula istilah, tapi sekali-sekala lah keluar, lautan itulah kubur mereka. Iaitulah bagi anak-anak kapal submarin, kapal selam Nanggara Indonesia. Ingat, yang tenggelam di dasar laut, yang meletup. Allahu Akbar. Membunuh semua, pakat mati, habis semua. Satu kapal selam. Maka adalah istilah, lautan itulah kubur mereka. Waalaikumsalam Muhammad Rifaat. Lautan itulah kubur mereka. Jaranglah kita sebut begitu sekali-sekala. Tapi selalu bila sebut kubur, tanah perkuburan. Tanah. Mana ada orang sebut laut perkuburan. Mana ada orang sebut udara perkuburan. Lalu orang sebut tanah perkuburan. Bila kata kubur, tanah. Balik ayat surah Taha 55, Allah kata wa fiha nu'idukum, kepada bumi, kepada tanah itulah aku kembalikan kamu. Allah, nama dia mati tuan-tuan. Hari ini kita kehilangan dua mutiara negeri Kedah. Almarhum Tuan Guru Pak Matih di Kuala Nerang. Allah. Dan juga almarhum sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Bakri yang meninggal pada usia muda 43 tahun. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, kita nak sebut, bila kita meninggal, Allah Ta'ala sebut dah, fa'aqbaru, kamu akan dikuburkan. Mana bila kata kubur, masuk dalam tanah, masuk dalam bumi. Kita yang masih hidup, lalu diajar adab bagi salam, diajar adab ziarah tanah perkuburan, macam-macam. Ala kulli hal, apa yang penting ialah kita mesti sedar daripada tanah Allah Ta'ala buat kita, dan kepada tanah Allah akan kembalikan. Sedar yang tu. Allah, sampai masa kita akan ke dalam tanah, duduk sorang-sorang dalam tanah, dalam kubur. Kita akan jumpa muka wa nakir. Kita diberi peluang oleh Allah di dunia, nak jadikan kuburmu taman-taman syurga, atau nak jadikan kuburmu lubang-lubang neraka. Di tangan saya, tuan-tuan muslimatlah pilihannya. Dan sudah tentulah jawapan kita, ya Allah, jadikanlah kubur kami taman-taman syurgamu. Sampai Nabi ajar dalam doa, inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, kami berlindung, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Tapi ingat, 55 Taha nak ajar kita sedar ke diri, wa fiha nu'idukum, dan kepada bumi tanah itu kamu semua dikembalikan. Dan hujung ayat 55 Taha kata Allah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada bumi itu nanti kamu akan dikeluarkan taratan ukhra, pada satu waktu yang lain. Allahu Akbar. Ingat tuan-tuan muslimin muslimat, kita pijak saja bumi, kita kena ingat ayat 55 surah Taha, daripada bumi tanah aku buat kamu, kepada bumi tanah aku kembalikan kamu, dan daripada bumi tanah itu aku akan nukhrijukum, aku akan keluarkan kamu balik. Keluar buat apa tuan-tuan? Keluar nak seronok-seronok. Keluar dalam suasana yang amat menakutkan. Bayangkanlah suasana menakutkan itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari saudara mara lari meninggalkan saudaranya, anak lari tinggal mak ayah tak kenal dah anak.
masing-masing nafsi-nafsi itulah hari dia. Kita akan keluar daripada tanah perkuburan kita dalam keadaan telanjang tanpa seulat, tanpa seutas benang sekalipun. Allah, sampai Aisyah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, tak ada ke malu lagi pada hari itu? Pakat tengok hang seorang sikit tak ada malu ke?" Nabi kata tak ada malu dah, tak ada apa dah. Sampai kita tak ingat dah kita sedang bertelanjang di padang mahsyar. Kerana masing-masing nafsi duk teringat, aku nak pergi ke mana ni? Syurga ke neraka aku ni? Allahu Akbar. Dan kita tak tahu lama mana kita duduk di alam barzah sebelum Allah keluarkan kita. Akal yang sihat tidak akan mengizinkan kita akan merana di alam barzah. Iman yang jitu, iman yang sahih, iman yang dipandu dengan wahyu ilahi tidak akan membenarkan bahawa diriku nanti akan merana di alam barzah. Tidak sekali-kali. Tentulah akal yang sihat hendak kita bahagia di alam barzah. Sebab alam barzah lama. Tuan, saya selalu sebut contoh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, sudah berada di alam barzah hampir 1300 tahun. Lama tak lama lah Al-Imam Syafi'i berada di alam barzah. Maqam dia di Mesir. Bayang tuan-tuan, 1000 tahun lebih Al-Imam Syafi'i sedang memetik, menikmati buah-buah kebaikan daripada yang telah dia tinggalkan. Kitab-kitab yang dikarangnya, kuliah hujah yang disampaikan. Bayangkan dia meninggal pada usianya 54 tahun. Al-Imam Syafi'i diambil oleh Allah pada usia 54 tahun kerana penyakit buasir yang dideritai. 54 tahun bagi kita masih muda. Umur muda di dunia, tapi lama hidupnya di alam barzah. Dan dia hidup lama di alam barzah, hidup yang kita yakin hidup yang bahagia. Biarlah berjuta tahun pun kalau hidup macam tu. Kitab-kitabnya dibahas, pahala mengalir. Ghairum mamnun, ghairum mamnun. Tak putih. Biarlah berjuta tahun pun di alam barzah. Cuba tuan-tuan muslimin, muslimat bayang. 1000 tahun di alam barzah, tapi barzah lubang neraka seperti Fir'aun. Bayang. Seperti Haman, seperti Namrud, seperti Qarun. Barzah mereka ialah lubang api neraka. Cuba bayang. Apakah itu yang kita nak? Baik, itu Allah cerita semua ni untuk kita insaf dan sedar bahawa sesungguhnya, Waalaikumsalam Nur Hayati, bahawa sesungguhnya ia adalah merupakan benda besar. Jangan tengok saja langit, jangan tengok saja bumi, tetapi melihat di sudut makrifah dia. Melihat apa yang ada di sebaliknya, pandangan maknawi. Itu Allah ajar. Kan kita baca Al-Kahfi. Marah Nabi Musa. Wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Kan kita baca mula ayat 60 daripada suratul Kahfi, kisah Nabi Musa
nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir, walaupun Quran tidak sebut siapa dia, Allah tidak sebut, tapi tafsirannya begitulah. Lelaki nama Khidir alaihi salam. Nak cerita apa ringkas, Nabi Musa dia tak nampak di sebalik tu Allah ajar. Bila Nabi Khidir memecahkan fantalaqa hatta idza raqiba safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahliha. Panjang ayat dia. Ikut aku, kata Nabi Khidir, sampai satu tempat tengok ada safinah apa, perahu yang digunakan oleh penduduk kampung di laut. Nabi Khidir sampai-sampai kat perahu tu, kharaqaha, dia pergi ambil mertun ke apa, dia tebuk bagi berlubang. Tak banyaklah 1-2 lubang dia tebuk. Nabi Musa dia pantang tengok benda-benda macam tu. Nabi Musa kata, qala akharaqtaha litughriqa ahliha laqad ji'ta syai'an imra. Dia hampir pelubang datang. Dia mula marah. Kenapa kamu lubangkan bahtera kapal ni? Orang kampung guna nak pergi ke laut tangkap ikan. Nabi Khidir kata, aku dah habaq dah. Lan tastati'a ma'iya sabra. Hang takkan boleh sabar punya. Aku dah cakap tadi. Oh sorry. Pergi pula jalan lagi. Jumpa gulaman faqatalah. Jumpa budak tengah main terbih lah, main guli. Nabi Khidir pergi bunuh dia. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an imra. Hampir bunuh budak ni. Siapa? Budak baik. Nampak baik pada pandangan Nabi Musa, tapi dia tak tahu maknawi dia. Sampailah yang ketiga kan kita baca. Nak sebut apa? Bila dah Nabi Khidir explain, baru Nabi Musa nampak. Maka Al-Kahfi ajar kita pandang sesuatu, jangan pandang mata naked eye saja, tapi pandang dengan pandangan mata hati. Pangkal 164 Al-Baqarah yang saya baca baru pangkal, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Saya sebut tadi langit dan bumi, dan saya dah explain tadi dengan mengajak diri saya, tuan-tuan muslimin muslimat, melihatnya dengan pandangan maknawi. Tengok langit, oh jangan tengok aja. Apa dia? Oh Allah sebut dah langit ni ada pintu-pintu. Allah sebut dalam Al-A'raf ayat 40, langit ni Allah tak buka pintu dia untuk orang yang sombong, untuk orang yang takabur. Lalu apa maksud tak dibuka pintu-pintu langit? Maksud dia orang yang takabur, orang yang sombong, doa dia tidak diangkat malaikat, doa dia tidak diterima Allah. Begitu. And then kita tengok bumi, kita pijak bumi, kita fikir pula, oh Allah Ta'ala sebut, minha khalaqnakum, daripada bumi aku buat kamu. Waalaikumsalam semua yang hadir. Daripada bumi aku buat kamu. Sedar ke diri, tanah. Bumi ni tanah. Kita pijak tanah. Tanah tu hina. Maka kita sedar, kita ni mesti hina. Kita tak ada apa. Hina sehina-hinanya di sisi Allah. Jangan duk belagak. Kemudian Allah kata, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah, kepada bumi aku kembalikan kamu. Nama dia mati. Nanti kita mati, orang kapan bo dalam kubur. Mudah-mudahan kubur kita taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nanti sampai masa aku bawa kamu keluar daripada bumi itu. Nama dia qiyamah. Yang bu'thira ma fil qubur. Itu yang disebut dalam banyak ayat. Wa idzal quburu bu'thirat, bila kubur dibongkar, belah kita akan keluar menghadap Allah. Ini dia.